ليك أنا ملكي ليك، تعال قرب ضمني لي، محتاجة ليك وروحي فيك، يا حب عمري كله حعيش ليك. هواك هو الحياة وانت اللي انا بعشق هواك، كان قلبي منى أجمل ملاك يكون معاك. يا قلبي نداك واتمناك تبقى انت ويايا، يا بعد سنين شوق وحنين انا لك هنا معايا، يا ضمني ليك، انت حبيبي حياتي ليك، وعايش عمري عشان عينيك وعمري فداك. يا قلبي نداك وتمناك تبقى انت ويايا، يا بعد سنين شو حالي انا لك هنا معايا، يا ضمني ليك، انت حبيبي حياتي ليك، وعايش عمري عشان عينيك وعمري فداك. ليك أنا ملكي ليك، تعال قرب ضمني لي، محتاجة ليك وروحي فيك، يا حب عمري كله حعيش ليك. هواك هو الحياة وانت اللي انا بعشق هواك، كان قلبي منى أجمل ملاك يكون معاك. يا قلبي نداك واتمناك تبقى انت ويايا، يا بعد سنين شوق وحنين انا لك هنا معايا، يا ضمني ليك، انت حبيبي حياتي ليك، وعايش عمري عشان عينيك وعمري فداك. يا قلبي نداك وتمناك تبقى انت ويايا، يا بعد سنين انا لك هنا معايا، يا ضمني ليك، انت حبيبي حياتي ليك، وعايش عمري عشان عينيك وعمري فداك. Okay, hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam hormat. Saya Nizam Malik dan sekarang saya berlangsung secara live bersama dengan anda di Facebook page Nizam Malik. Selamat petang. Apa khabar anda semua? Saya rasa ini hari yang kedua saya live pada waktu lebih kurang pukul 2 petang. Semalam saya live. So, hari ini saya live sekali lagi, okey. Sebenarnya saya plan nak live pagi pukul 7.30 pagi, tapi disebabkan masa sangat-sangat mencemburui, jadi terpaksalah live bila-bila masa yang saya available, okey. So masa sangat mencemburui, memang sibuk-sibuk sangatlah, okey. Alright, so kalau anda sedang menonton sesi ini secara live bersama dengan saya, anda boleh say hi dekat ruangan komen, okey, dan boleh berinteraksi dengan saya. Sebab topik yang saya nak buat sharing dengan anda
pada petang ini adalah berkaitan dengan topik kekayaan. Ini topik yang sensitif di kalangan orang Melayu, especially. Okay, ramai orang tak suka bercakap tentang wang dan juga kekayaan. Okay, so sebenarnya saya dah lama saya nak go live dan cakap tentang topik kekayaan ni, tapi sentiasa tak sempat. Okay, jadi insyaAllah petang ni saya dah lunch, kemudian dah solat Zuhur, Alhamdulillah. Jadi kita boleh spend masa sekejap sebelum saya buat urusan-urusan saya yang lain. Okay, so kita borak-borak sekejap berkaitan dengan topik kekayaan. Okay, so topiknya adalah ramai orang salah faham tentang kekayaan. Okay, so berapa ramai? Okay, kalau boleh saya tanya, berapa ramai daripada anda berminat nak jadi kaya? Berapa ramai nak bina kekayaan dalam kehidupan anda? Okay, so anda boleh say ya dekat ruangan komen kalau anda nak bina kekayaan dalam kehidupan anda. Dan itu tak salah. Okay, untuk jadi kaya ataupun berimpian nak jadi kaya tidak salah. Okay, cumanya kita kena make sure kekayaan yang kita bina tu mestilah berlandaskan perkara yang betul dan kita gunakan kekayaan tu ke arah yang baik jugalah. Okay, alright. So, cepat. Siapa yang bersama dengan saya ni? Cepat komen. Alright, dan bantu saya klik button share supaya lebih ramai kawan-kawan kita dapat join sesi live pada petang ini. Alright, so saya nak sebut dulu nama siapa yang join sesi live saya pada petang ini. Okay, kita ada Awi Lucero, salam Tuan Nizam. Kita ada Yon Noi, selamat petang. Nur Khaira, Anissa, Noreha Hasnul, Hafsah Mustafa, Ben Shukri, Azura Rafiq, Muhammad Ashraf Ghani, ya. Azam Hassan, ya. Okay, Prince Ryan, ya. Nazrul, anda kaya dan berjaya. Terima kasih kerana klik button share. Okay, siapa yang klik button share ni memang terbaik lah. Okay, right. Mizan Ali and Leonardo Philip. Leonardo Philip ni dari mana ni? Orang Melayu ke bukan ni? Alright, Nur Khaira Anissa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alright, Jimmy Muhammad Azmi, ya coach. Alright. Mid Ida, Assalamualaikum Tuan Nizam Malik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Anda sedang menonton saya secara live ni. Ini bukan sesi ulang tayang ke ataupun sesi rakaman ke, bukan. Okay, anda bercakap dengan saya secara live sekarang ni. Okay, so first of all, sebelum saya pergi kepada konten saya kat mana sekarang? Mungkin anda tertanya-tanya kat mana saya. Okay, so sekarang saya berada di office Wealth Academy Senyum Berhad. So sekarang ni office temporary lah kita cakap. So ni dekat belakang saya ni ada tim saya kat belakang. Okay, dan office sebenar kami, office sebenar ada office sebenar dengan office tak sebenar. Office sebenar Wealth Academy Senyum Berhad sedang undergo renovation. Kita buat interior design sikit, lawa-lawa. So dalam sebulan macam tu lah undergo renovation. Jadi kita terpaksa move ke office temporary. Inilah office temporary. Okay, so Alhamdulillah, tempat yang selesa, tempat yang sesuai. Yang penting ada internet. Dan nak cerita pasal internet ni, kalau anda sedang mencari line-line internet yang bagus untuk anda ambil, saya sarankan pakai line Times. Jangan pakai Unify. Unify dah problem saya tengok sekarang. Okay, banyak sangat gangguan internet. Tapi kalau pakai Time, okay, dia punya servis pun bagus, laju. Alright, kemudian dia punya internet tak ada gangguan. Okay, speed dia pun laju. Okay, jadi siapa yang tengah mencari internet, selalu ada gangguan internet, cuba pasang Time. Cuma saya rasa Time dia punya coverage tak banyak lagi. Tapi dekat office kita ni, boleh pakai Time, boleh pakai Unify. Okay, so okay lah kita pakai Time. Okay. Alright, siapa yang bersama dengan saya, terima kasih. Terima kasih yang komen ya. Okay, alright. So, kita balik kepada topik kita. Okay, bergerak-gerak sikit ni. Okay, so saya kena jangan bergerak. Kalau tidak, bergoyang saya punya kamera ni. Okay. Alright, so basically, bila kita bercakap tentang topik kekayaan, ia adalah satu topik yang menjadi satu perkara yang sensitif di kalangan orang Melayu. Okay, tak ramai orang Melayu suka bercakap tentang wang. Okay, sebab dia melihat kepada wang yang ada dalam account savings dia. Okay, which is tak berapa banyak lah. Okay, jadi sebab tu ramai orang tak suka kalau cakap tentang kekayaan secara terbuka, cakap tentang duit. Bagi orang Melayu, cakap tentang duit ni adalah satu perkara yang private or confidential. Okay, tak kisahlah terpulang pada masing-masing. Tetapi secara yang nyatanya, basically, ramai orang inginkan kekayaan. Okay, kalau tak ramai orang inginkan kekayaan, manakan timbul
skim-skim pelaburan yang menipu dekat luar sana, dan manakan ramai orang terjebak dengan skim-skim pelaburan yang menipu dekat luar sana. Okay, so tu kat belakang saya punya team Faizal dengan Izu. So dia orang kat office lah basically. Okay, alright. So bila kita bercakap tentang topik kekayaan ni, okay, ramai orang salah faham tentang kekayaan. Okay, kenapa saya nak cakap tentang perkara ni? Sebab saya adalah orang yang fokus membantu orang ramai untuk membina pendapatan dan membina kekayaan for sure. Okay, macam mana caranya untuk membina kekayaan dalam diri mereka, dan ada sebab kenapa kita nak membina kekayaan. Okay, jadi anda kena tonton live ni, okay, supaya anda jelas tentang apakah definisi kekayaan yang betul dan macam mana caranya untuk membina kekayaan. InsyaAllah kalau boleh saya kongsikan dengan anda semua. Okay, alright. Aniza Aini, kekayaan yang boleh memberi manfaat pada orang lain. Betul tu? Okay, Jenom Miyajim Ahmad, selamat petang, selamat petang. Fizi Abdul Hamid, kawasan rumah tak ada time. Sedih. Saya pun dulu sedih. Time ni dia belum lagi, okay? Tapi insyaAllah dia akan increasing nanti. Okay, dia akan bertambah kawasan dia, okay? Alright. Mida Ida, terima kasih Puan Raihan bagi saya info saham. Alright, terima kasih. Raihan juga adalah salah seorang tim saham Mastery, okay, yang akan membantu anda berkaitan dengan saham. Okay, alright. So, kalau anda sedang menonton, pastikan anda klik button share dulu. Saya nak ramai sikit tonton live ni supaya saya, bila ramai tonton, saya jadi naik share sikit. Jadi bersemangat nak cerita tentang topik kekayaan. Okay, dan apakah salah faham ramai orang tentang saham. Okay, so kita go direct to the point. Okay, so ramai orang ada salah faham tentang kekayaan because mereka melihat orang yang kaya ni adalah orang yang jahat. Okay, orang yang buat kejahatan. Ya, kenapa jadi macam tu? Sebabnya ramai scammers ataupun orang yang buat skim pelaburan menipu ataupun orang yang menipu dekat luar sana menggunakan imej kekayaan, okay, sebagai imej mereka. Okay, jadi scammers ataupun orang yang buat MLM yang menipu, dia orang pakai imej kaya, mewah, luxury, okay, dan sebenarnya mereka membuat skim-skim pelaburan yang menipu. Okay, jadi kebanyakan ramai orang dekat luar sana telah jadi satu persepsi orang yang kaya adalah orang yang menipu, orang yang buat benda-benda yang tak elok lah basically. Okay, so itu masalah yang berlaku di luar sana bila kita hidup dalam persepsi. Kita melihat perkara yang tak elok dan kita labelkan perkara tersebut dan menjadi satu penerimaan masyarakat. Okay, so itulah masalah yang sebenarnya. Okay, tapi pada pandangan saya, okay, sebenarnya kekayaan tu adalah satu level kewangan sahaja. Okay, apa yang kita buat dengan kekayaan adalah satu pilihan. Okay, kita boleh pilih nak buat apa dengan kekayaan. Okay, so sekiranya kita menjadi orang yang berjaya mencapai tahap kekayaan, okay, berjaya menjadi kaya, okay, depends kepada kita nak buat apa dengan kekayaan tersebut. Okay, sama ada kita nak buat perkara-perkara yang tak baik ataupun kita boleh gunakan kekayaan tersebut untuk buat benda-benda yang baik. Okay, bagi saya wang dan kekayaan sebenarnya hanyalah alat yang boleh kita gunakan untuk buat kebaikan ataupun keburukan. Okay, sebagai contoh, macam Facebook lah. Okay, Facebook dia adalah sebenarnya juga adalah satu alat. Okay, satu alat yang kita boleh gunakan sama ada kita nak buat benda-benda yang tak elok ataupun kita nak gunakan dia untuk buat benda baik. Okay, sebagai contoh dulu perdebatan, orang kata Facebook tak bagus. Okay, sebab Facebook ni menyebarkan fitnah. Okay, di tempat Facebook ni orang komen benda-benda yang tak elok, benda-benda yang tak baik. Okay, orang bergaduh dekat Facebook. Okay, so itu adalah sisi yang tak baik di dalam Facebook. Okay, dalam masa yang sama juga ada golongan, ada orang yang gunakan Facebook untuk berkongsi ilmu. Okay, yang untuk menyebarkan perkara-perkara yang baik. Okay, tentang kewangan, tentang pelaburan saham contohnya, tentang agama pun ada orang gunakan untuk menyebarkan mesej-mesej yang baik menggunakan Facebook. Okay, jadi kalau kita tengok dekat sini, Facebook ni sebenarnya bagus ataupun tidak. Okay, Facebook ni bagus ataupun tidak bergantung kepada macam mana orang tu gunakan Facebook. Kalau dia gunakan Facebook untuk kejahatan,
maka jadi jahatlah Facebook tersebut. Jadilah satu benda yang bermasalah. Okey. Tapi kalau digunakan Facebook ni untuk kebaikan, maka dia jadilah benda yang baik. Okey. So sama juga dengan kewangan, wang yang banyak, kekayaan. Kalau kita gunakan kekayaan untuk membeli benda-benda yang tak sepatutnya, yang membazir, maka dia jadilah keburukan. Okay? Tetapi sekiranya kekayaan tersebut kita gunakan untuk membantu orang lain, okay? Kita bagi manfaat kepada orang lain dengan kekayaan kita tersebut, maka ia jadi satu benda yang baik. Okay? Jadi apa yang saya nak share dengan anda pada petang ini adalah macam mana kita nak betulkan persepsi kita terhadap kekayaan. Ramai orang nak jadi kaya. Saya percaya anda yang menonton ni adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang yang mempunyai niat yang baik, for sure. Okay, cuma mungkin sedang dalam perjalanan anda mencari jalan. Perjalanan mencari jalan. Macam mana nak membina kekayaan. Okay, so anda masih lagi tak jumpa lagi jalan dia. Okay, so tak apa, it's okay. Tetapi pastikan niat kita tu baik. Okay, dan saya pernah belajar dulu tentang topik kekayaan ni apa semua. Mentor-mentor saya, ramai mentor saya cakap, kalau jadi kaya kita nak buat apa? Okay, apa yang kita nak buat dengan duit kita? Okay, so instead of kita fikirkan kejahatan ataupun keburukan, apa kata kita gunakan duit yang ada untuk membantu orang lain, contohnya ibu bapa kita. Okay, ibu bapa kita yang perlukan sokongan daripada kita, okay, ataupun anak-anak kita yang nak membesar ni perlukan perhatian daripada kita, perlukan sokongan daripada kita. Okay, so kita gunakan duit tersebut untuk membantu keluarga kita, adik-beradik kita yang susah. Okay, so itu adalah gunanya kewangan yang baik ataupun kekayaan. Okay, so itulah perkara yang boleh kita lakukan bila kita dapat kekayaan. Okay, so persoalannya kepada anda adalah apakah yang anda akan buat? Apa yang anda akan pilih sekiranya anda mencapai kekayaan? Itu adalah persoalannya. Saya percaya ramai daripada anda akan menjawab akan gunakan kekayaan tersebut untuk perkara-perkara yang baik. Betul tak? Okay, jarang kita akan cakap, kita dengar orang nak capai kekayaan untuk buat benda-benda yang jahat. Saya rasa majoriti orang yang normal, orang yang waras, pasti nak, kalau ada kekayaan, ada duit yang lebih, mesti nak bantu orang lain. Okay? So itu adalah niat yang bagus. Okay? Jadi tak ada masalah kalau anda rasa setuju dengan apa yang saya katakan ni, dengan kewangan yang baik, kita boleh buat benda yang baik, maka tidak ada sepatutnya persepsi kekayaan tu adalah satu yang buruk. Okay? Kenapa kita kena clear up benda ni? Because ramai orang dia ada persepsi yang salah terhadap kekayaan, menyebabkan dia tidak boleh capai kekayaan. Okay? Dia tak boleh jadi kaya sebab dia rasa kalau jadi kaya nanti saya akan jadi orang yang jahat. Sebab persepsi tu dah salah. Jadi bila anda ada persepsi yang salah dalam minda anda, maka anda akan restrict diri anda untuk capai tahap kewangan yang lebih baik. So, sebab itulah kebanyakan orang dia duduk dalam keadaan kewangan yang buruk ataupun kewangan yang bermasalah sebab dia tak percaya dia boleh jadi orang yang lebih berjaya dari segi kewangan, ataupun sekiranya dia jadi orang yang berjaya dari segi kewangan, dia akan jadi orang yang jahat. Okay, so kita kena clear up. Kekayaan sebenarnya bagus, tetapi macam mana kita gunakannya untuk kebaikan. Okay, boleh tak so far? Point saya yang pertama, boleh follow tak? Kalau anda faham apa yang saya sampaikan, klik button like banyak-banyak dan juga klik button share supaya lebih ramai lagi kawan-kawan kita boleh belajar petang ni berkaitan dengan kewangan kekayaan untuk kebaikan. Okay, boleh tak? Ada ke orang bersama dengan saya ni? Ke saya cakap seorang-seorang ni? Kalau ada orang, cuba komen sikit. Okay, alright. Okay, alright. Nur Khaira Anissa, kekayaan dapat memberi manfaat kepada orang lain. Betul tu. Okay, Abdul Rahim Aim. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Roslan Yusof. Norma Jamil. Okay, alright. Ain Syafinas, Zaimi Amy, Ikhwan Rohaizat ada tuan. Okay, right. Terbaik. Terima kasih kerana respon. Okay, dah klik button share ke belum ni?
Ni kalau anda tonton seorang-seorang ni, nanti anda jadi kaya seorang-seorang nanti. Cuba kita klik button share supaya kita ada ramai kawan-kawan yang turut sama kaya dengan kita. Lagi best. Okay, so klik button share sebab topik saya ni tentang topik kekayaan. Ramai orang ada persepsi ataupun salah faham tentang kekayaan. Okay, jadi kita nak betulkan persepsi kekayaan tersebut supaya kita boleh jadi orang yang bermanfaat kepada orang ramai di luar sana. Okay? Alright, so point saya yang seterusnya adalah ramai orang kata kalau jadi kaya nanti lupa diri. Pernah dengar tak? Pernah tak dengar orang kata kalau jadi kaya nanti lupa diri? Jangan jadi kaya sangat nanti jadi lupa diri. Okay, so saya just nak share dengan anda. Saya pernah tahu ada orang cakap kalau kita bina kekayaan, kita dapat 1 juta, 2 juta, 4 juta, 10 juta, nanti kita lupa diri. Okay, so itulah sebabnya kenapa tak payah nak jadi kaya sangat. Okay, so saya nak beritahu anda kat sini pandangan saya lah. Okay, saya tak tahu anda setuju ke tak. Okay, so yang lupa diri tu wang ke, kekayaan ke, ataupun orang tu yang lupa diri? Adakah wang tu yang lupa diri? Lupa diri orang ke ataupun wang? Okay, jawapannya orang lah. Orang tu yang lupa diri. Bila dia jadi kaya ataupun dia dapat kewangan yang baik ataupun dapat durian runtuh ke, dia jadi lupa diri. Itu masalah orang, bukan masalah wang tu. Wang tak boleh buat apa-apa. Wang hanyalah alat. Okay, tapi orang tu lupa diri, okay, dan menyebabkan dia buat benda-benda yang tak elok, itu adalah masalah orang tersebut. Okay, so sebab itulah dalam elemen kekayaan, okay, bila yang saya belajar, bila dalam kita proses nak membina kekayaan ni, satu perkara yang kita kena faham adalah konsep syukur. Okay, so alhamdulillah kita syukur kita dapat bina kekayaan, kita boleh ada kewangan yang baik, kita boleh membantu orang lain, kita syukur banyak-banyak. Okay, yang kedua adalah macam mana kita gunakan kekayaan tersebut untuk manfaat kepada orang ramai dekat luar sana. Itulah yang boleh membalancekan daripada kita lupa diri. Okay, so kita nak fikir beri manfaat kepada orang. Dan yang seterusnya adalah macam mana kita nak elakkan daripada kita lupa diri bila kita membina kekayaan adalah kita kena ada orang yang sentiasa pesan kepada kita. Sebab itulah kita kena ada mentor, kita kena ada kawan-kawan yang baik yang sentiasa berikan kita nasihat, yang berikan kita pesanan, yang berikan kita teguran supaya kita punya langkah ni sentiasa terjaga. Masalah ramai orang adalah bila dia membina kekayaan, dia lupa diri sebab dia tidak ada mentor ataupun orang yang nasihat kepada dia. Jadi dia akan sentiasa buat sesuka hati dia je dengan apa yang dia ada. Okay, so far boleh tak ni? Okay, alright. Aniza Aini, sebab tu sebelum kaya dan lupa rajinlah bertatih bersedekah selagi mampu. Betul tu. Okay, alright. Terima kasih kepada anda yang sedang menonton secara live. Okay. Alright. So, nak kata lupa diri ni, bukan kena jadi kaya dulu, baru lupa diri. Ramai orang belum kaya dah lupa diri. Okay, so itu adalah perkara yang perlu kita fikir-fikirkan. Okay, bukan masalah kekayaan tetapi masalah diri kita. Kita yang kena muhasabah diri, kita yang sentiasa kena beringat. Okay, alright. Tu kat belakang tu ada Wani tu. Tengah buat apa lah tu. Okay, alright. So, that's berkaitan dengan kekayaan. Okay, so far boleh follow. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama dengan saya, yang suka mendengar saya sharing sikit dengan anda tentang topik kekayaan. Dan apa yang saya share ni adalah pendapat saya. Bila saya bercakap dengan orang tentang kekayaan, tentang kewangan, tentang making money, okay, ramai orang ada persepsi yang sedikit berbeza ataupun pandangan yang berbeza. Okey, tetapi saya nak gunakan ruang ni untuk share saya punya pandangan. Okey, tak apalah page saya kan. Jadi saya bolehlah share pandangan saya kan. Okey, alright. So that's perkara yang ingin saya sampaikan kepada anda. Okey, dan satu lagi kan, saya nak share dengan anda berkaitan dengan kekayaan ni. Contohlah orang kata, kalau bina kekayaan nanti beli kereta mewah-mewah. So nanti lupa diri lah. Lupa diri sebab beli kereta mewah. Okay, right. So, pertama sekali sebenarnya, beli kereta mewah ni adalah kalau mampu tak apa. Saya ingat lagi, bila saya nak beli kereta Mercedes, sebenarnya dah lama saya nak beli kereta Mercedes. Okay, tetapi saya minta permission, keizinan mak saya. Mak saya tak bagi, bukan tak bagi keizinan. Dia kata tak payah dululah beli. Okay, sebab dia tahu saya punya level kat mana kan. Okay, jadi
Dia kata kalau dah ada duit banyak sangat, barulah beli. Maksudnya kalau beli tu duit tak habis, tak apalah. Jadi itulah pesanan-pesanan mak saya lah basically, okay. Jadi bila dah ada kewangan yang baik, dah lebih abundance, dah boleh beli, belilah kalau kita nak beli. Dan bila beli kenderaan ataupun kereta mewah, kereta yang lebih baik, kita sebenarnya membantu juga. Okay, sebagai contoh, orang yang jual kereta. Okay, jual kereta pun nak makan juga. Okay, kerja dia jual kereta. Jadi setiap hari sebenarnya dia mengharapkan ada orang datang dan beli kereta supaya dia dapat commission, dia dapat gaji dia. Okay, so kalau kita ada kewangan yang baik, kita beli kereta contoh, kita sebenarnya memberi pendapatan juga kepada orang yang menjual tersebut. Jadi tak ada salahnya kita beli kereta mewah sebab kita sebenarnya membantu orang dengan membeli kereta mewah tersebut. Okey. Jadi cumanya kita beli ikut kemampuan. Kalau kita tak mampu lagi, tak perlu beli. Kalau kita dah bina kekayaan, kita dah ada lebih, kita nak pakai kereta yang lebih selesa untuk kita dan juga keluarga kita, tak ada salahnya. Okay, yang salahnya adalah apabila kita beli kereta mewah, lepas tu kita menyombong dengan orang, kita tak apa, kita pelekehkan orang, kita hina orang. Itu salah lah. Jadi benda-benda macam tu jangan buat. Okay, jadi apa yang kita kena sentiasa ingat adalah macam mana kita nak membina nilai yang baik dalam diri kita. Okay, macam mana kita nak make sure kita sentiasa mindset kita nak bantu orang dengan mempunyai kewangan yang baik ni. Okay, so sentiasa fikir macam mana kita boleh tolong ibu bapa kita, macam mana kita boleh tolong keluarga kita. Itulah perkara pertama yang kita kena buat sebelum kita tolong orang lain dekat luar sana. Okay, so that's the idea tentang membina kekayaan. Okay, so bila kita balik semula tentang pelaburan saham contohnya, apa yang kita buat, kalau kita bisnes ke, apa yang kita buat semuanya, kita target nak buat lebih banyak duit sebenarnya bukan untuk kita buat benda-benda yang lebih tak elok. Okay, kita kena fokus kepada kalau ada kekayaan, kita nak buat kebaikan. Kita nak buat kebaikan. Okay, kita nak bayar zakat, kita nak bersedekah, kita nak memberi. So itu adalah perkara-perkara yang saya ingin sampaikan kepada anda pada petang ini. Okay, alright, boleh tak? Muhammad Futahi, kaya ke miskin ke mesti akan ada ujian. Fikir-fikirkan. Betul tu. Okay, alright. Jadi itulah topik yang sebenarnya saya just nak borak-borak dengan anda. Lebih kurang berapa minit ni kita live? Lebih kurang 27 minit dah saya live. Okay, so just nak borak-borak dengan anda supaya anda dapat sedikit gambaran, pandangan tentang kekayaan. Mungkin anda yang sedang menonton ni ada persepsi yang salah, okay, tentang kekayaan. Okay, yang anda rasa kalau jadi kaya nanti ada banyak masalah. Sebenarnya itu adalah persepsi semata-mata. Okay, so jangan ada persepsi tersebut sebab ia akan melimitkan, mengehadkan keupayaan anda, kebolehan anda dan juga potensi anda. Okay, alright, saya nak baca sikit komen, boleh tak? Alright, Saleh Sani, boleh, money is not evil. Okay, right. Aniza Aini, saya malu nak bermewah-mewahan selagi adik-beradik saya masih ada yang hidup susah. Inilah mindset yang kami sekeluarga pegang selama ini. Okay, alright. Tak apa. Tak nak mewah pun tak apa. Itu pilihan. Sebenarnya, nak berhidup mewah ataupun tidak sebenarnya adalah pilihan. Kalau kita pilih untuk hidup biasa-biasa pun boleh. Bukan bermakna kita ada duit banyak-banyak, kita kena spend beli tu ini. Tak semestinya. Okay, tetapi ada kewangan yang baik, ada kekayaan untuk at least kita boleh prepare sekiranya ada kesusahan, kiranya ada ujian, cabaran yang memerlukan duit, at least kita bersedia dengan reserve kita. So macam tu, okay. Jadi tak ada masalah untuk kita pilih untuk pakai pakaian yang biasa, drive kereta biasa. Tak ada masalah sebab bukan bermaksud jadi kaya kita kena tukar semua benda. Tak semestinya, okay. So itu adalah perkara yang kita kena fikirkan. Okay, alright. Tapi masalahnya macam itulah, kalau kita ada adik-beradik, keluarga yang susah dan kita pun susah, kita pun tak boleh nak tolong keluarga kita. Okay, lebih baik kita ada kewangan yang baik, kita tak payah bermewah-mewahan tetapi kita boleh bantu keluarga kita. Okay, alright. Zan sekedar bila dah kaya tak pandang dan jenguk kawan-kawan atau saudara mara yang bantu dulu, takut orang tu minta pinjam duit. Okay, alright.
Okay, saya nak baca komen-komen anda. Okay, Saiful Aryani, susah tak perlu tunjuk, senang pun tak perlu menunjuk. Okay, betul tu. Alright, Muhammad Faiz Hashim, kaya pun orang kecam, tak kaya pun orang kecam. Lebih baik kaya dikecam dari tak kaya. Ha, betul, betul, betul. Saya setuju. Okay, alright. Alright, so after all, it's all about pilihan, okay? Sebenarnya jadi kaya ke, jadi sederhana ke, jadi miskin ke, sebenarnya adalah pilihan. Okay, dan perkataan miskin, kalau saya sebut tadi, dia sensitif tau untuk orang Melayu. Orang Melayu cakap pasal kaya sensitif, cakap pasal miskin pun sensitif. That's the problem yang bagi saya, kita kena betulkan ini, kita kena lebih terbuka untuk bercakap tentang kewangan. Sebab kewangan ni akan menentukan taraf kehidupan kita, level kehidupan kita. Okay, jadi kita dan kebanyakannya bila bercakap tentang kewangan ni orang tak suka sebab ada banyak benda yang berkaitan dengan kita sebut the hard truth. Okay, benda yang sukar untuk orang terima, the ugly truth. Orang susah nak terima. Okay, sebab dia dah hidup dengan persepsi yang seperti itu. Okay, itulah perkara yang susah untuk kita bincangkan secara terbuka. Okay, tetapi tak apa. Anda yang menonton secara live ini, anda tonton dari awal sampai habis, adalah orang yang berfikiran terbuka dan anda sebenarnya mencari jalan macam mana nak improve kewangan anda. Saya percaya anda yang stay mesti sedang mencari jalan macam mana untuk improve kewangan anda. Dan insya-Allah, okay, jalan tu insya-Allah ada. Okay, ada cara untuk kita lebih berjaya dari segi kewangan. Okay, dan hopefully apa sharing yang kita buat dalam Nizam Malik Page, YouTube channel Saham Masri dapat membantu anda untuk membina kekayaan anda, membina pendapatan anda dan membantu anda keluar daripada masalah-masalah kewangan yang anda hadapi. Okay, dan semoga apa yang kita buat ni ada keberkatan dan Allah pandang kita, okay, sebagai orang yang berusaha untuk menjadikan dunia ni lagi tempat yang lebih baik melalui kewangan yang baik dan juga kekayaan yang kita bina, insya-Allah. Okay, alright, so setakat ini sahaja untuk sesi live saya pada petang ni. Terima kasih kepada anda yang menonton. Kalau anda ada masa, anda boleh luangkan masa untuk tulis apakah pandangan anda dekat ruang komen. Saya suka untuk baca nanti. Alright, tak kisah sama ada setuju ataupun tak setuju dengan saya. Okay, dan saya sangat hargai anda punya komen-komen semua. Okay, alright. Aniza Aini, mencari jalan menaik taraf institusi kewangan keluarga, Warren the best way, insyaAllah. Okay, alright. Puan Hafsah Mustafa, insyaAllah jadikan kekayaan itu sebagai jalan untuk kita berbakti kepada ibu bapa, adik-beradik yang memerlukan dan semestinya untuk akhirat, insyaAllah. Okay, alright. So, terima kasih kepada anda yang menonton. Kita jumpa lagi dalam sesi live yang akan datang. Saya mohon maaf sebarang salah dan silap. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam hormat, saya Nizam Malik dari Saham Masri. Jumpa lagi dan bye-bye. Klik button like dan share. ليك أنا ملكي ليك تعال قرب ضمي لي محتاجة ليك وروحي فيك يا حب عمري كله حعيش ليك بعشق هواك كان قلبي منى أجمل ملاك يكون معاه يا قلبي نداك واتمنى تبقى انت ويايا يا بعد سنين شوق وحنين انا لك هنا معايا يا ضمني ليك انت حبيبي حياتي ليك وعيش عمري عشان عينيك وعمري فداك يا قلبي نداك واتمنى تبقى انت ويايا يا بعد سنين شو حالي انا لك هنا معايا يا ضمني ليك انت حبيبي حياتي ليك وعيش عمري
روحي فيك يا حب عمرنا عمري كله حعيش ليك هواك هو الحياة وانت اللي انا بعشق هواك قلبي منى أجمل منى يكون معاه يا قلبي نداك واتمنى تبقى انت ويايا بعد سنين شوق وحنين انا لك هنا معايا ضمني ليك انت حبيبي حياتي ليك وعايش عمري عشان عينيك وعمري فداك